Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bertemu lagi kita hari ini dalam channel Mari Belajar Perniagaan bersama saya Cikgu Nurul Wahidayah. Hari ini sekali lagi kita akan mempelajari bab 1 tujuan perniagaan, tapi di bawah subtajuk tujuan perniagaan iaitu organisasi bermotifkan untung dan organisasi bukan bermotifkan untung. Okay, terlebih dahulu jangan lupa klik subscribe dan tekan loceng. Sebelum kita mulakan sesi penerangan oleh cikgu, jom kita tonton dulu video ini. Berniaga memerlukan seseorang berjiwa kental untuk memulakannya dan meneruskan. Berniaga, tak semua orang berminat untuk berniaga. Saya Ethel Ringgit mewakili SSM TV ingin menemu bual pihak awam dan menanyakan mereka soalan. Kenapa nak berniaga? To make money. We after study, so kita orang boleh just masa study kita ada sendiri berbani. Bidang saya adalah kamera, sebab saya belajar agama dan sekarang saya berkarya seluruh agama untuk mengajar. Yeah, because I want to get my better life in my future, and then for my business actually I more concentration about skincare. Berniaga tempat rezeki extra. Baik, itu dia tadi tujuan perniagaan yang kamu dah tonton sebentar tadi. Okey, baiklah. Sekarang berdasarkan video tu tadi, ya, kamu boleh tengok ya pelbagai tujuan yang berbeza. Ya, setiap orang ni berniaga, tujuan utama dia adalah untuk menambah baik kehidupan, untuk dapat lebih banyak wang, ya. Tapi dalam pembelajaran hari ini kita akan tengok apakah sebenarnya tujuan perniagaan. Okey, cikgu akan teruskan sesi penerangan untuk topik hari ini. Tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan yang sebenar ialah menawarkan barang dan perkhidmatan. Ini termasuklah untuk bermotifkan untung dan bukan bermotifkan untung. Jadi terbahagi kepada dua ya untuk jadi tujuan menawarkan barang ni yang pertama untuk bermotifkan untung dan bukan bermotifkan untung. Dan seterusnya ialah gabungan barang dan perkhidmatan. Sebagai contoh, restoran. Barang yang terlibat ialah roti canai dan teh tarik. Manakala dari aspek perkhidmatan, di restoran ialah layanan pelanggan oleh kaki tangan restoran kepada pelanggannya. Okey, ini ialah tujuan perniagaan iaitu menawarkan barang atau perkhidmatan yang tadi. Ada dua jenis iaitu bermotifkan untung dan bukan bermotifkan untung. Okey, ini dia gambar gabungan barang dan perkhidmatan. Okey, roti canai, teh tarik. Okey, kalau kamu tengok di sini bagaimana perkhidmatan menunjukkan kedai mamak ni memberi perkhidmatan melayan pelanggan okey, mengambil order menghantar makanan dan sebagainya lagi. Okey, ini contoh restoran atau kedai makan. Okey, kita tengok dua jenis organisasi yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Ya, kalau kamu tengok soalan yang menanyakan berkaitan dengan organisasi,
terdapat dua jenis organisasi, iaitu organisasi bermotifkan untung dan organisasi bukan bermotifkan untung. Jadi kita tengok dahulu organisasi bermotifkan untung. Okey, ini contoh ya. Contoh organisasi bermotifkan untung ya, atau OBU ya, Jekyll Mall. Ini logo Jekyll dan bangunan Jekyll. Okey, seperti yang kita sedia maklum ya. Okey, apakah aktiviti yang dijalankan oleh OBU, iaitu pengeluaran dan penjualan barang dan perkhidmatan. Objektif utama OBU ni ialah mendapatkan keuntungan. Okey, serta menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini contoh aktiviti tadi. Contohnya Jekyll. Jekyll menawarkan barang dan perkhidmatan. Barang di sini ialah dia menawarkan jualan kain atau tekstil. Ya? Dan perkhidmatannya ialah perkhidmatan memberikan layanan kepada pelanggan. Dan objektif Jekyll itu tadi ialah yang utama untuk mendapatkan keuntungan dan menawarkan barang dan perkhidmatan. Ini contoh contoh yang terlibat menawarkan barang ya, air minuman. Okey. Dan seterusnya ini ialah contoh aktiviti perkhidmatan ya, Dr. Ko, klinik spesialis kulit, estetika dan kecantikan. Okey, seterusnya kita akan lihat kepentingan kepada perniagaan. Kepentingan keuntungan kepada perniagaan. Mengapakah untung penting dalam perniagaan? Atau perkataan yang berbeza-beza lah, tapi jawapan yang masih sama. Yang pertama sekali ialah untuk prestasi dan hala tuju perniagaan. Okay? Dan prestasi dekat sini untuk menunjukkan prestasi sesebuah perniagaan itu. Jika keuntungan tinggi, maka ada peningkatan prestasi dalam perniagaan. Dan seterusnya ialah kelangsungan perniagaan. Kelangsungan perniagaan di sini menunjukkan apabila ada keuntungan, maka perniagaan boleh beroperasi. Ya, kelangsungan perniagaan ni maksudnya dapat meneruskan perniagaan. Ini termasuklah dari segi bayaran bil, bayaran elektrik, ya, bayaran sewa, yang memastikan perniagaan itu dapat diteruskan. Dan seterusnya lah, kepentingannya ialah imej perniagaan. Untung adalah penting sebagai meningkatkan imej dan sekaligus menarik pelaburan baharu. Okey. Dan seterusnya, kepentingan seterusnya ialah tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Sebagai contoh, membina tempat rekreasi. Ini contoh tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Apabila perniagaan dah dapat untung, so kita boleh menjalankan tanggungjawab sosial dengan membina tempat-tempat rekreasi untuk masyarakat. Ini sebagai contoh di dalam gambar ni. Baik, sekarang kita akan tengok organisasi bukan bermotifkan untung, OBBU. OBBU ialah lebih fokus kepada keperluan awam. Okey, sebagai contoh untuk pendidikan, keagamaan, sosial dan budaya. Okey, selain itu, OBBU juga terlibat dalam aktiviti barang dan perkhidmatan, di mana barang dan perkhidmatan ini disediakan untuk golongan kurang berkemampuan. Sebagai contoh, miskin tega, gelandangan, OKU, warga tua yang terabai dan melindungi haiwan yang terbiar.
Okey, apakah matlamat penubuhan OBBU? Okey, di sini kita tengok matlamat OBBU ialah penglibatan sektor awam, kegiatan masyarakat. Jadi tujuan utamanya adalah fokus kepada kegiatan membantu masyarakat. Seterusnya, matlamat seterusnya ialah ruang dan peluang pada semua, di mana memastikan terlibat aktiviti pembangunan masyarakat kurang berkemampuan. Sebagai contoh, persatuan pengguna dan rumah anak yatim. Okay. Di mana OBBU akan membantu mereka bagi mendapatkan perkhidmatan seperti perlindungan, pendidikan, rawatan dan kaunseling. Okay. Ini bagi memastikan nasib setiap insan terus terbela dan terpelihara. Ini contoh agensi kerajaan, ya, contoh perubatan, ya, di mana lebih kepada kepentingan awam, ya, Hospital Ampang. Okey, ini pendidikan, ya, contoh agensi kerajaan. Okey, ini bomba, ya, contoh gambar. Okey, ini contoh badan sukarela, FOMKA, ya. Okey, dan ini pun sama, ya, contoh badan sukarela. Okey, dan pemadam, bersedia bekerjasama NGO untuk memerangi dadah. Ini dia pemadam daerah barat daya. Ini contoh badan sukarela yang terlibat, ya, dalam OBBU. Okey, itu sahaja penerangan daripada cikgu. Okey, kita terus kepada soalan berdasarkan apa yang telah saya terangkan tadi. Okey, soalan pertama, jelaskan perbezaan gambar A dan gambar B 6 markah. Untuk pengetahuan murid-murid, okey, soalan peperiksaan selalu ditanya dalam bentuk sebeginilah, ya, dia akan beri gambar, okey, dan dia akan minta murid-murid atau pelajar untuk membeza atau membandingkan. Jadi 6 markah di sini, ya. Kalau kita tengok gambar A ni, kamu perlu kenal pasti dahulu apakah, ya, organisasi yang terlibat dalam gambar A, dan gambar B, apa dia organisasi yang terlibat. Jadi kamu bezakan dan ingat tips bagaimana untuk menjawab soalan esei. Mesti tulis kepala ayat atau kepala jawapan. Dan kalau soalan perbezaan atau perbandingan, perlu buat dalam bentuk jadual. Soalan kedua, mengapakah keuntungan penting dalam perniagaan? 5 markah. Okey, ini ialah soalan yang selalu ditanya dalam peperiksaan, ya. Sebagai contoh, soalan SPM 2019 pun ada untuk soalan ini. Jadi kita dah belajar tadi, cikgu nak kamu jawab dan beri 5 isi. Kerana ada 5 markah di sini, tulis kepala jawapan dan beri 5 poin atau 5 isi. Okey, itu sahaja. Sekian pelajaran hari ini. Jadi kepada semua murid-murid dan pelajar, okey, jangan lupa buat ulang kaji. Sekian, terima kasih.